Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Kita bersama sekali lagi dan kali ini dalam segmen Borak-Borak Je. Yang pastinya dalam program Fiesta Labor PNB at Home yang sedang bersiaran secara langsung di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad ketika ini. Sebentar tadi telah berlangsung Trivia Live dan saya harap ada antara anda yang bertuah dan akan muncul sebagai pemenang petang nanti. Sementara kita menunggu nama pemenang diumumkan, jom bersama saya selama 1 jam ini untuk membincangkan satu topik penting yang sebenarnya memberi kesan besar kepada kewangan kita. Tersilap urus, memang meranalah diri. Apakah topik itu? Yang pastinya mengenai hutang dan pinjaman. Sudah semestinya ini dekat dengan anda. Hutang ni kalau dia ambil berlebihan memang boleh menyebabkan kualiti hidup kita dan keluarga terjejas. Tapi kalau diurus dengan baik, mengambil pinjaman itu banyak manfaatnya. Mencapai matlamat umpama sebilah pisau. Sebilah pisau yang tajam jika digunakan dengan betul, hutang membolehkan kita mencapai matlamat dan impian. Tetapi jika salah aturannya, hutang boleh menikam dan membawa mudarat jangka panjang. Bagaimana hutang mampu memberi manfaat dan bagaimana pula hutang memberi kesan buruk kepada kehidupan? Kita akan bersama dengan Puan Nimala M. Supramaniam, Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Sektor Isi Rumah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK untuk membincangkan topik hari ini, iaitu, yang ini penting dengar betul-betul tajuk kita pada hari ini, meminjam untuk melabur, silap urus, kerugian berganda. Selamat datang Puan Nimala untuk program kita pada petang ini, Borak-Borak Je, bersempena dengan Fiesta Labor PNB at Home. Apa khabar? Khabar baik, Yana. Hari ini Puan Nimala, kita tukar mic. Minta maaf ya atas kesilapan, ada kesilapan teknikal. Okey, hari ini Puan Nimala berbaju kurung bersempena dengan hari Jumaat. Cantik manis orangnya. Terima kasih. Okey, baik Puan Nimala. Sebelum kita berbicara dengan lebih mendalam mengenai hutang dan pinjaman ni, kita minta terlebih dahulu Puan Nimala untuk menerangkan sedikit berkenaan dengan jenis-jenis hutang dan bagaimana hutang ini boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Okey, terima kasih, Yana. Kalau kita lihat Nani hari ni Yani. Puan Nimala. Sorry. Sebelum tu saya nak maklumkan, sepatutnya yang duduk di kerusi saya ni Yana Samsudin, tapi Yana Samsudin positif COVID-19. Jadinya dia perlu berehat dan kuarantin. Jadi saya ganti Nani. Alright, thank you, Nani. Baru nak berkenalan. Okey, boleh dikatakan pinjaman ni kalau kita lihat kan, pinjaman ni ada baiknya, ada buruk. Macam Nani cakap tadi kan, sebilah pisau. Kalau digunakan betul, dia membawa kebaikan. Betul. Tetapi kalau salah guna, dia memang mencederakan diri. Menusuk. Yes, betul. So, jadi hutang ni perlu, ya, hutang ni perlu. Cuma adakah dia, kalau kita guna istilah simple, adakah dia hutang yang baik atau hutang yang tidak baik, ya? So kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita dari segi financial, kata kita akan sebut hutang yang produktif dan tidak produktif. Maksudnya hutang yang mendatangkan kebaikan atau tidak, ya. So kalau kita lihat macam kita beli rumah, ya, kita beli rumah, kita meminjam di mana kita ingin menambahkan nilai harta bersih kita. So nilai harta bersih kita maksudnya ialah jumlah aset tolak jumlah liability. So dia kalau dia nilai harta bersih yang positif, maksudnya saya ada lebihan daripada hutang yang saya bawa. So saya untung sebenarnya. So kalau saya ingin menambahkan aset saya, maka ada ketikanya saya perlu berhutang. Sebab kadang-kadang, macam contoh, kalau nak beli rumah, mana nak cari duit sebanyak itu dengan serta-merta ada duit tunai, susah. So jadi kita perlu meminjam untuk membeli rumah, yang sebagainya satu pelaburan. Tetapi yang ini akan mendatangkan keuntungan di mana boleh dikatakan keuntungan tu
Sebab nilai harta rumah naik kan, nilai rumah selalunya naik, so jadi dia mendatangkan pulangan. So ini yang dikatakan bila kita nak mengambil hutang, selalunya yang salah yang tak jadinya ialah bila kita mengambil hutang itu dengan tidak ada tujuan untuk menambah nilai harta bersih, iaitu lebih kepada gaya hidup. Maksudnya saya ambil hutang ni untuk pergi bercuti, berbelanja, shopping, ya. Tengok kawan beli handphone baru, kita pun nak tukar, ya, dan sebagainya. So itu adalah lebih kepada gaya hidup. Dan satu lagi gaya hidup ialah perkahwinan. Itu macam trend lah sekarang. Itu macam trend. Nak berkahwin, membuat pinjaman. Membuat pinjaman. Tetapi kahwin tu adalah benda-benda yang patut dijalankan, tetapi selebihnya sebenarnya lebih kepada gaya keinginan kita, bagaimana majlis tu ingin berlangsung. Jadi kita perlu untuk menilai apa yang kita mampu dan tidak mengambil pinjaman untuk benda-benda yang lebih kepada gaya hidup kita. So kita ambil pinjaman iaitu kepada lebih kepada gaya hidup dan bukannya kepada kita jangan mengambil pinjaman untuk gaya hidup kita. Betul. Maknanya kita mengambil pinjaman tu dengan tujuan yang membawa manfaat kepada kita. Betul. Dia kalau kita ambil pinjaman, kita mengikut kehendak nafsu kita untuk membeli pelbagai barangan, itu adalah satu kesalahan yang paling tidak bagus sebenarnya, dan ia mengganggu dalam kualiti hidup seseorang itu sendiri. Apa yang saya tahu, kalau sekiranya kita berhutang atau membuat pinjaman, seketika sahaja gembiranya. Keseronokan tu hanya seketika, tapi selepas tu bila habis, betul, selepas tu dia sangkut, sangkut. Lepas tu dia macam perkahwinan. Saya nak bagi contoh lah, walaupun tak ada, ya, tapi kita nak bagi contoh dia macam boleh dikatakan salah satu punca perceraian ialah kewangan, ya, di kalangan pasangan, ya. Dan sekiranya saya pun pernah lihat, ya, kes-kes di mana untuk menjalankan perkahwinan tu dia mengambil pinjaman sehingga RM60,000, RM70,000 pakai kad kredit dan sebagainya, pinjaman peribadi dan sebagainya. So habis je dalam masa 6 bulan dia dah rasa sempit, dia dah rasa susah nak membayar balik pinjaman tu. Sedangkan ketika tu dia baru nak mulakan hidup. Sebagai mulakan hidup. Dan pinjaman ni diambil untuk majlis sehari. Untuk jadi raja sehari. Jangan jadi penghutang bertahun. Kalau fikir raja sehari ni. Betul. Jangan jadi penghutang bertahun. Itu yang kita nak sarankan. Jangan meminjam untuk gaya hidup. Pinjam untuk pinjaman yang boleh menaikkan nilai harta bersih kita. That means ada keuntungan daripada pinjaman. Okey, itu dia penjelasan berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan pinjaman, dan ada sedikit yang diterangkan oleh Puan Imala tadi. Jangan kita mengikutkan untuk terutamanya tadi topik kita raja sehari tu. Bahaya betul-betul. Itu dah saya dengar banyak sangat kes berkenaan buat pinjaman untuk majlis perkahwinan. Sehari saja kegembiraan tu. Ya, memang gembira sebab majlis perkahwinan, tapi kesudahannya hanya mereka yang mengalami. Yang kami selalu sarankan ialah jangan invest untuk wedding sehari itu, sebaliknya melabur dalam perkahwinan. Bukan majlis perkahwinan. Betul tu. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Tadi kita ada bercakap berkenaan hutang baik dan hutang yang tidak baik, dan seterusnya adakah meminjam untuk melabur adalah sesuatu perkara yang bagus, dan kerana apabila meminjam sudah pasti ada charge faedahnya, dan bagaimana meminjam untuk melabur ini boleh membantu seseorang itu meraih keuntungan. Okey, memang untuk melabur, ya, kadang-kadang macam saya kata tadi, beli rumah pun sejenis pelaburan juga. So jadi meminjam untuk melabur ni kita leverage lah, kita leverage pada orang kata leveraging, ya, sebab di mana kita menggunakan duit yang lain yang dipinjam dulu untuk meraih keuntungan di sini. Memang kebanyakan pelaburan bermula daripada pinjaman, boleh dikatakan, terutama sekali sekiranya kita membeli aset yang besar dengan jumlah yang besar, ya. Tapi kita kena pastikan yang pulangan daripada pelaburan tu adalah melebihi kos pinjaman. Itu kita kena pastikan. Macam saya gunakan pinjaman untuk buat pelaburan beli rumah.
So selalunya, bukan kata tidak ada risiko langsung ya, tu saya gunakan perkataan selalunya. Bukan semestinya ya. So jadi selalunya nilai harta tu meningkat, nilai rumah tu selalunya meningkat. So jadi dia ada pulangan. So jadi sekiranya pinjaman yang kita bayar ni, katakan kita bayar dengan kos sekali mungkin dalam, kita beli harta tu mungkin dalam 300-400 ribu, tetapi bila kita pinjam mungkin kita akan bayar lebih dalam 450 ribu, 500 ribu, dan tapi nilai harta tu telah meningkat kepada 700 ribu. So jadi kita masih untung. Okay. So jadi apa yang kita nak nilai sebelum saya mengambil apa-apa pinjaman, yang patut saya nilai ialah apakah kos faedah yang akan saya bayar untuk pinjaman ni, dan juga saya perlu melihat apakah trend pulangan pelaburan ni. So ada pelaburan risiko tinggi, risiko rendah, ya, risiko sederhana. Dan kalau kita lihat kepada pelaburan, of course pulangan risiko lebih tinggi, pulangan lebih tinggi. Itu dah standard kan. So jadi tapi kalau risiko dia tinggi, ada kebarangkalian pulangan tak dapat. Ada kebarangkalian mungkin hilang prinsipal pun. Ya, so jadi adakah kita mampu untuk menanggung, ya, menanggung kepada kehilangan ni. So jadi kita kena tengok kepada perkara itu juga, sebab sekiranya saya katakan saya bagi contoh pelaburan, saya ambil pinjaman untuk buat pelaburan. So bila saya ambil pinjaman untuk buat pelaburan, kalau saya nak gunakan duit sendiri, mungkin saya boleh mula dengan RM1,000 je. So pulangan untuk RM1,000 sedikit lah kan. So jadi of course dalam masa yang masa akan datang saya akan tambah lah, saya akan tambah. So dia akan menambah tetapi secara gradual. Tapi kalau saya ambil pinjaman terus, saya melabur RM100,000, so saya akan dapat pulangan untuk RM100,000 di mana pulangannya tinggi. Betul. So of course saya akan lihat ini sebagai satu keuntungan, ya. Tapi apa yang perlu saya lihat ialah adakah kadar pulangan atau kadar faedah kestabilan pelaburan ni, adakah dia membawa kestabilan, adakah kalau kita lihat trend lah, macam mana kita nak kaji, kita kena lihat trend juga, ya. Kita kena lihat trend. So maksudnya kalau mengambil pinjaman untuk pelaburan itu satu cara yang betul. Tetapi kita memang kena lihat apakah kos faedah yang akan kita bayar, kita kena lihat kepada risiko pinjaman tu. Betul. Dan juga kita kena lihat kepada kestabilan pelaburan tu juga. Risiko pelaburan, kestabilan dia, dan juga kena lihat stabilan diri. Katakan kalau tidak dapat pinjaman tu, pelaburan tu, katakanlah kita tak boleh cakap kan. Sekarang ni macam-macam boleh betul jadi, macam-macam boleh jadi. Perkara yang tak dijangka. Macam apa yang kita lihat 2 tahun ni pun kita tak pernah jangka, betul. Tak pernah fikir akan berlaku, tetapi telah berlaku dan telah memang melihat banyak, apa orang kata, pelaburan banyak. Ya, kita boleh lihat banyak pelaburan yang tidak dijangka pun jatuh, yang tidak dijangka naik, ya, dan sebagainya. Segala aspek terkesan. Betul. Adakah kita mampu menanggung kehilangan tu? Adakah kita mempunyai aset yang secukupnya? Adakah kita mempunyai pendapatan yang secukupnya untuk menanggung sekiranya ada kehilangan itu berlaku? Itu perkara yang sepatutnya sesak bila kita mendengarnya. Sekarang ni dia trend risau. Dekat TikTok apa semua, mungkin penonton di Facebook juga tahu risau tu kan. Bila kita mendengar melabur, kemudiannya meminjam, melabur, dia macam lirik tadi tu. Melabur jangan sampai lebur. Jangan sampai Puan ni mana pun ingat lirik tu. Melabur jangan sampai lebur. Okey, kita akan ke soalan seterusnya untuk Puan Nimala. Apakah risiko utama yang perlu ditanggung dan ditangani oleh mereka yang ingin menggunakan teknik leveraging atau meminjam untuk melabur ini supaya mereka dapat merangka strategi dan meraih keuntungan daripadanya? Alright. So risiko dia memang kerugian lah. Memang kalau kita nak lihat dia, katakan kalau saya bagi contoh pun, ya, katakan pinjaman rumah. Dia beli rumah, saya pernah lihat juga.
dia beli rumah dengan spekulasi dan sebagainya, katakan kawasan tu akan dibangunkan, akan ada universiti, akan ada Janji-janji macam-macam manis. dia kata. So kita pun akan melabur untuk tujuan melabur. Sebab kalau ada universiti kita tahu ada pelajar ya. So kalau ada pelajar mesti dia nak sewa tempat tinggal kan. So jadi kita melabur dengan tujuan akan ada penyewa supaya sewa tu boleh kita guna untuk bayar ansuran bank ya. Tetapi bila dilihat kita dah beli rumah dan sebagainya, lepas tu bila dilihat pinjaman tu apa-apa yang dijanjikan projek pembangunan tu tidak berlangsung, tidak berlaku seperti yang dijanjikan. Mungkin ada sebab lain ya. So bila ia tidak berlaku, habislah kita tak dapat cari penyewa sebab kawasan tu jauh, orang tak nak penyewa dan sebagainya. So bila tak ada penyewa, kita pula tak mampu nak bayar ansuran di bank. Sebab tak ada penyewa, kita pula tak mampu. So ini yang boleh dikatakan risiko yang besar dikira daripada prinsipal. Even dari kalau segi dari pelaburan, katakan saya meminjam untuk buat pelaburan dan dilihat katakan pelaburan tu tak menjadi ke ada isu ke dan sebagainya, rugi besar ke, okey, dan itu saya dah rugi. Risiko kedua pula mungkin dari segi kadar faedah juga ya, atau keuntungan kita cakap ya. Sebab ada yang meminjam ni menggunakan kadar faedah atau kadar keuntungan yang berubah. Dia fleksi orang cakap kan. So dia akan naik, dia mungkin untuk 2 tahun pertama ni dia kurang dan sebagainya. So adakah kita mampu untuk selama ni ya, untuk menghadapi perubahan itu. Sebab ramai bila kita pada mulanya meminjam, kita akan fikir kita akan menggunakan dividen untuk membayar balik pinjaman. Konsep tu salah ya, sebab kalau saya gunakan dividen untuk membayar balik pinjaman, maksudnya pinjaman pelaburan saya tak menggrow tau, sebab dia compounding effect tu saya tak gunakan sepenuhnya. Maksudnya sebab kalau saya kekalkan dividen saya di sana, so pokok pelaburan saya akan naik, meningkat setiap bulan, setiap tahun ya. So bila setiap tahun dia meningkat, maka pulangan saya akan semakin tinggi. So kalau saya gunakan dividen, maka dia akan kekal pada pokok pelaburan sahaja, betul tak? So jadi bukan saya kata tak ada pulangan, ada pulangan tetapi kita tidak memaksimalkan pulangan tu. So ramai dia gunakan konsep tu yang dia kata dia mampu. Sebaliknya, kalau saya menggunakan pinjaman, saya perlu pastikan yang pinjaman ni saya bayar ni daripada pendapatan biasa saya. So ini konsep menyimpan juga. Ya, okey, konsep terbaik orang kata kalau saya guna duit sendiri untuk melabur. Ya. Tapi ada orang dia tak ada disiplin nak simpan duit sendiri. Susah sangat. Susah sangat. So kadang-kadang dalam kes ini baik saya meminjam, so saya ada tanggungjawab untuk membayar balik pinjaman. So itu jadi disiplin. So saya bayar balik untuk melabur. So dia guna untuk simpan. Of course di sini ada kos. So jadi saya kena tengok pada kos. So dalam ni juga katakan saya melabur, saya dapat pulangan 7%, tapi saya bayar kos 2%, 3%, maksudnya pulangan saya hanyalah 5% pulangan bersih. So saya tidak memaksimalkan juga pulangan di sini. Tetapi ia bergantung kepada individu ya, sebab bergantung pada individu, ada yang disiplin tinggi, dia memang percaya dia untuk manage untuk pelaburan sendiri. Ya, ada yang rasa dia tak manage. Sebab ada juga saya pernah jumpa ramai juga yang tak minat beli hartanah. Dia kata saya tak nak beli hartanah sebab kos pembayaran dia tinggi. So baik kos pinjaman dia lah. So baik saya buat pelaburan sendiri je dengan duit tu. Itu dia ada disiplin yang tinggi. So bulan-bulan instead dia beli barang ke apa orang kata shopping. Duit tu cair, tak nampak mana duit ni kan. Dia ada banyak kan. Laku terbuat dan apa kan. Penonton-penonton ni biasa ni ni. So dia tak tahu kenapa dia macam kan. So jadi dia ni kalau dia ni dalam kategori ni dia ni baik dia ambil tanggungjawab untuk membayar something tau. Dia kena kenal diri. Tapi ada orang dia rasa baik saya gunakan cara ni walaupun saya tak dapat memaksimalkan, tetapi at least dalam 20 tahun, 30 tahun ni saya sudah ada harta ni, saya sudah ada jumlah ni dan sebagainya. So
dia kena nilai lah. Risiko, ada risiko dari segi teknikal, iaitu risiko kerugian besar, risiko kadar faedah dan sebagainya. Tapi dia kena juga analisakan diri dia sendiri, risiko diri dia tu macam mana. Pendirian dia berbalik kepada diri dia. So dia kena lihat balik kepada diri dia tu, saya ni jenis yang macam mana. Ada juga ramai pelbagai dia kata sekarang ni, especially golongan muda sekarang ni, memang diorang kurang minat membeli hartanah. Betul. Sebab dia kata mahal lah, lepas tu saya bayar kos. Mereka tak nak menanggung komitmen tu. Dan mereka lebih minat melabur dalam pelaburan yang lain. Tak apa, tak ada salahnya, cuma pastikan ada pelaburan. Sebab tanpa pelaburan, kita tidak boleh menambah nilai harta bersih kita. So walaupun ada risiko-risiko ni, tapi kita ambil dan kita kena buat, disebabkan kalau kita hanya bergantung kepada akaun simpanan, maka akaun pulangan daripada akaun simpanan tidak boleh mengatasi inflasi. So jadi kita memang kena menceburi pelaburan dan kita lihat apa yang kita mampu. Risiko yang saya nak cadangkan juga, jangan pergi kepada tiba-tiba saya nak terus kepada jumlah yang tinggi. Walaupun saya dapat pinjaman, tetapi analisa kemampuan pembayaran balik pinjaman tu. Adakah saya mampu ke tak? Tak apa, saya mula sikit dan saya boleh menambahkan pelaburan ni dalam masa akan datang dan saya boleh continue. So ada orang kata pelaburan ni salah satu pengurusan yang paling penting, walaupun saya ada ilmu dia, saya faham dari segi teknikal dia, tapi satu pengurusan yang paling penting ialah pengurusan emosi dia. Okey. Pengurusan emosi. Pengurusan emosi. Sebab yang selalu berlaku dengan mereka yang kami lihat adalah satu emosi yang memang kita kena jaga bila melabur, ialah emosi bersifat tamak. Kalau kita tamak. Kalau kita cepat tamak, kita cepat yang excited dan sebagainya kan, dia akan jadi hutang yang dia tanggung ni untuk membuat pelaburan ni tidak dapat dikawal. Keterujaan pada awalnya akan menghadapi bebanan yang saya rasa dalam tempoh masa yang panjang nak menghadap. Betul. Satu fasa yang saya rasa sukar untuk semua orang untuk menghadapinya. Betul. Okey, jadi sebenarnya meminjam untuk melabur ni mempunyai risiko yang agak tinggi, terutamanya jika kita melabur dalam produk pelaburan berisiko tinggi. Cuma masalahnya kadang-kadang kita tidak dapat membezakan antara produk pelaburan yang jenis atau yang palsu. Maklumlah sekarang apabila dijanjikan dengan pulangan yang tinggi, siapa saja tidak akan gelap mata. Siapa saja akan gelap mata. Oi, tinggi ni. Sesiapa saja akan terpedaya dengan statement begitulah. Mungkin Puan Nimala boleh kongsikan bagaimana untuk mengelak daripada terjebak berhutang dalam produk pelaburan yang ada kaitan dengan scam. Scam ataupun skim cepat kaya. Ini memang popular sekarang. Semua hadapi perkara yang sama. Kebanyakannya kita tak tahu bila masa dia melabur. Tapi bila dia dah tahu, dia dah kena scam ataupun dah masuk skim cepat kaya dan benda tu merugikan, modal semua hilang, baru kita tahu. Dah terlambat, Puan Nimala. Okey, Puan Nimala jelaskan. Itu yang pentingnya pengurusan emosi ni. Kalau kita tamak, memanglah dia akan jadi macam ni. Sorry. Dalam skim Tak apa Puan Nimala. Tak apa. Skim cepat kaya ni, ni memang banyak lah. Bila nak cakap pasal skim cepat kaya, sedap Puan Nimala. Skim cepat kaya ni memang boleh dikatakan kami di AKPK pun banyak juga kami lihat mereka yang meminjam untuk melabur dan jadinya pelaburan tu tak jadi disebabkan dia memang satu skim cepat kaya, dia jadi cepat miskin dan dia datang pada AKPK sebab dia tak dapat nak membayar balik pinjaman sebab dia mengambil pinjaman tu dengan harapan dia akan dapat pulangan Berbagai kes yang kami pernah lihat dari segi macam yang saya tak boleh lupa ialah skim pelaburan skim ternak lintah. Ternak lintah. Okay. So memang bila kita dengar pun kita kata apa ternak lintah ni yang saya tak pernah dengar. Meyakinkan memang sangat-sangat meyakinkan sebab dia akan tawarkan macam ni. Nani labur RM3,000.
kita akan berikan anak lintah dalam 500 ekor. Nani simpan je 500 ekor ni. Lepas tu bagi dia orang Satu hal pula nak simpan lintah. seekor ikan setiap minggu. Okey. Lepas tu Nani senang je jaga dia. Seekor ikan je cukup. Dia akan hidup, membesar, membiak dengan sendirinya. Tak payah nak mandikan dia, bawa dia jalan-jalan, semua tak payah. So dia akan besar. Lepas tu, lepas 6 bulan, dia Satu akan... cerita yang first time saya dengar sebenarnya. Dia akan membiak dengan cerita besar, cerita benar, kisah benar, saya tak tipu. Lepas tu lepas 6 bulan dia akan membesar dengan sendirinya. Dia orang akan beli balik, timbang ikut gram, ya, dia kata boleh dua kali ganda boleh terima. Okey, katakan Nani masuk RM3,000, ikan pun mungkin kos dia murah je kan. Dalam 6 bulan ni Nani boleh dapat RM9,000. 3 kali ganda sebab dia kata dia membiak dengan betul begitu cepat, ya. So apa yang kita akan lihat, ya, sebagai pelabur, RM3,000 9 bulan saya dapat 6 bulan saya dapat RM9,000. So bayar lintah kejap. Kan? Macam Biak dengan cepat. Kita akan fikir yang tu je. Proses yang kat dalam tu betul ke lintah tu boleh hidup ke dan sebab itu semua kita tak fikir. Ini kita lah. Selalunya kita lihat berapa saya masuk, berapa saya dapat, ya. Betul ke ada orang nak beli lintah ke, betul ke proses, sebab dia kata orang kat luar negara perlukan dia dan sebagainya. So dia dengan pasaran untuk jualan lintah tu. Betul. So jadi ramai yang terjebak. Yang klien yang saya lihat ni, dia meminjam RM100,000 daripada bank untuk melabur dalam ni dengan harapan dia akan dapat hampir RM1 juta, ya. Dan dia kata dia boleh bayar balik bank dalam masa 6 bulan je dan dia dapat keuntungan tinggi. So yang ni yang boleh dikatakan saya nak cuba, tapi saya nak cuba sekali besar sebab saya betul-betul percaya dan saya boleh jadi cepat kaya. Okey, itu antara contoh yang diberikan, ya. Contoh dia adalah itu adalah skim cepat kaya yang mereka menggunakan lintah sebagai satu bahan untuk dapatkan keuntungan dalam skim cepat kaya. Tapi seharusnya bila kita mendengar daripada kisah-kisah yang dihadapi oleh Puan Nimala ni, seharusnya kita kena alert lah benda tu kan Puan. Sepatutnya kita kena pergi tempat tu. Ke mana tempat ternakan tu? Kita boleh tengok rekod-rekod jualan, rekod-rekod pembeli daripada pihak tu. Tapi ada tak kes-kes tu, ada tak mereka buat begitu? Dia tak akan buat sebab dia akan percaya. Lepas tu, kita tak lihat pun betul ke lintah ni boleh membiak macam tu je kan. Mana pernah kita pelihara dan sebagainya. Kita tak tanya pakar sains ke yang memang tahu pasal lintah ke kan. Kita tak akan tanya. Bukan tu, itu dari segi perniagaan. Saya pernah lihat juga yang baru-baru ni kalau kita lihat youngsters ni banyak yang dari segi nilai mata wang asing. Okay, nilai mata wang asing, dia ada robo-advisor dan sebagainya. So mereka kata dia nak melabur. So yang ini dia banyak gunakan kad kredit. Dia akan mula gunakan kad kredit. Lepas tu pada mulanya dia mungkin dapat pulangan. So dia akan jadi, saya nak guna lagi. Saya pernah lihat klien yang datang pada saya, kad kredit dah sampai RM40,000, RM30,000. Semua masuk nilai mata wang asing. Tapi nilai mata wang asing ni risiko dia terlalu tinggi. Ya, dia boleh jatuh, boleh naik. Pelaburan yang sebegini memang kita tak boleh gunakan pinjaman. Kalau kita gunakan pinjaman, memanglah kita nak menggali, betul kata, lubang yang sangat besar. So jadi kalau kita ditawarkan lah apa-apa jenis pelaburan, so first thing apa yang kita perlu lihat ialah adakah dia betul-betul benar ke tak. So kita boleh periksa di laman web Bank Negara, kita boleh periksa di laman web Suruhanjaya Security Malaysia, ya. Dan kita perlu lihat adakah betul, ya, modus operandi skim pelaburan ni boleh dikatakan logik ke tak. Mana ada logiknya kan. Nanti kalau saya masukkan RM100, saya boleh dapat RM200 dalam masa bagaikan bulan jatuh ke riba. Betul. So jadi kalau kita ada orang cakap too good to be true, memang dia mungkin lah dia jadi tak betul lah. So jadi kita kena fikirkan adakah dia betul, dia proses dia. Okey, macam katakan saya masuk pelaburan ASNB, katakan ASB dan sebagainya kan. Dan saya tahu tiap tahun akan diberikan buku, saya tahu dia di mana duit saya dilaburkan dan saya tahu projek-projek tu. So saya bila kadang-kadang ada kawan datang berikan
offer ya, ada peluang untuk melabur dan sebagainya. Promosi. Promosi selalunya adalah melalui orang yang kita kenal ya. Betul. Selalunya ialah tapi kadang-kadang orang yang jual pada kita pun dia tak sedar itu skim. Dia pun kadang-kadang tertipu juga. Dia terikut-ikut, dia memang lah, kalau kita pergi dengar ceramah yang ni kan, dia memang sangat hype, dia akan tunjuk anda kereta besar dia kalau anda bergaji berapa lama akan ambil untuk beli kereta macam ni, dia 6 bulan dia dah beli. Memang takkan tercapai hasrat untuk dapat kereta macam tu. Betul. So dia rumah besar. Motivasi dia level lain lah boleh dikatakan ya. Motivasi dia level lain. So jadi kita akan cepat terikut ya. Dan mungkin yang kawan yang kita jumpa ni dia pun tak sedar. So jadi dia akan berikan okey, macam ni anda masukkan 3,000 dapat 9,000. So kita jangan lihat masuk 3,000 dapat 9,000 tu macam mana. Di mana dia buat pelaburan tu, dia buat konsep apa pelaburan tu, itu yang kita kena fahami. Dan kalau kita tak faham, kita masih boleh tanya ya dekat customer service ya, dekat BNM Link ya, dia orang ada, boleh minta khidmat nasihat, tanya pada mereka, boleh minta khidmat nasihat, tanya daripada Suruhanjaya Security. Banyak saluran-saluran sebenarnya yang kita boleh buat. Cuma kita yang tak nak tanya. Lepas tu kalau tak boleh pun suruhlah anak ke saudara mara ke. Sebab kadang-kadang target untuk scam ni ataupun skim cepat kaya ni adalah mereka yang dah pencen, yang ada duit. Betul. Yang kalau kita lihat Nani ingat kan beberapa hari lalu ada dengar wanita yang bersara tu yang hilang 3.9 juta, love scam. Love scam ni pun satu dia. Dia melabur untuk syarikat minyak ke something ya, yang dikatakan di Korea ya. So jadi memang betul dia kena, sebab yang ni dia takut nak tanya pada orang. Betul. Dia takut ya. Lepas tu dia akan fikir, kalau takut nak tanya pada orang pun tak apa, buat kajian sendiri dulu. Dalam internet kan sekarang ni, kalau kita baca blog-blog, bagi saya baca blog pun tak apa. Katakan kita tahu nama syarikat ni, cari dalam blog, cari dalam social media, ada tak orang cakap tentang ni. Mesti kalau dah kena tu mesti dia akan mesti ada komen kat bawah tu. So jadi kita kena buat kajian dulu, jangan terburu-buru. Tak apa kalau saya tak jadi jutawan melalui ni, jangan jadi saya hilang apa yang saya ada. Ya, mendengar tak apa sebenarnya kalau kita tak jadi jutawan, janji hidup kita tenang. Bila kita ada hutang yang tinggi, yang banyak, kita akan hidup tak tenang. Dan kesan tu bukan pada diri kita saja. Orang sekeliling juga, keluarga kita, dia memberi kesan yang sangat tidak baguslah kan. Okey, jadi apabila kita meminjam untuk melabur, terutamanya dalam pelaburan berisiko tinggi ni, ada kemungkinan besar kita gagal membayar balik pinjaman sekiranya berdepan kerugian. Apa yang akan berlaku jika saya gagal membayar balik pinjaman? Ini, adakah saya akan diisytiharkan sebagai bankrupt? Saya rasa istilah bankrupt ni memang memang menakutkan. Sudahlah rugi dalam pelaburan, ada pula yang dikejar alung. Bila silap tempat meminjam, selepas dia diisytiharkan bankrupt pula. Okey, jadi bolehkah Puan Nimala kongsikan sedikit mengenai bankrupt ini? Dan apa kesannya kepada kewangan mereka? So sebelum kita ke bankrupt, mungkin saya sentuh sikit apa yang akan berlaku kalau pinjaman tidak dibayar. Sebab bankrupt ni dia dah last resort lah, yang terakhir. So kalau kita tak bayar pinjaman, of course institusi kewangan tu akan mula mengambil, dia akan buat tindak collection dia lah. Dia akan cuba manggil dan sebagainya, dan kalau tidak, dia dah mula dengan tindakan guaman dia. So dia akan tuntut, dia akan saman ke mahkamah dan sebagainya. So ada pelbagai penghakiman yang boleh diambil ya. Antaranya mungkin tuntut penjualan lelong dan sebagainya. Kalau dia hutang yang ada aset, dia akan buat lelongan ke atas aset tu. Kalau dia hutang yang tidak ada aset, then maka cagaran, tak ada cagaran lah orang kata, then dia akan cuba tuntut, even dia boleh lelong barangan lain yang milik kita ya. Dia boleh dapat writ penyitaan dan penjualan, dan dia boleh lelong barangan lain milikkan kita untuk membayar balik hutang ni, dia boleh. Dan sekiranya hutang dia, jumlah hutang tu melebihi 100,000 ya, barulah dia boleh
membawa kita kepada kebankruptan, isytihar muflis ya. So itu kena melalui mahkamah tinggi, dia kena hantar petition dia untuk mengisytiharkan seseorang ni sebagai muflis ya. Dan kalau kita lihat ya, setakat ni di kalau kita lihat statistik ya, statistik kepada kebankruptan dikatakan terkini sehingga Disember 2020 lah yang Jabatan Insolvensi telah nyatakan ialah 294,000 orang ya, hampir 294,000 orang, di mana kalau kita lihat ya 300,000. Yes. Kalau kita lihat umur mereka yang bankrupt ni, kebanyakannya peratusan tertinggi adalah di antara umur 35 hingga 50. Ini yang menyumbang. Kalau kita lihat kepada statistik di AKPK ya, mereka yang datang kepada kami dengan masalah keberhutangan tinggi pun paling ramai adalah di antara umur ni. So boleh dikatakan umur ni ialah satu tahap umur yang saya boleh katakan paling kritikal lah dalam hidup seorang, sebab di tahap umur ni lah kita membuat pelbagai benda, di mana kita memulakan keluarga, anak semakin membesar, ibu bapa pun tua, uzur dan sebagainya. So banyak perkara sebenarnya berlaku dalam umur ni, dan kita pun mulalah membeli aset dan sebagainya. Kita pun mula sedar dah nak bersara, nak buat apa tu, mula melabur sini, mencari peluang. Kita di umur ni mencari setiap peluang yang boleh untuk menambah nilai harta bersih kita dan sebagainya, kan? Memikirkan pada masa akan datang. Dan kalau salah, itulah yang jadinya isu, dan ada juga disebabkan oleh even penyakit dan sebagainya. So kalau kita lihat, memang umur ni memang boleh dikatakan satu umur yang agak penting dan kritikal. So siapakah mereka itu? Lebih kepada wanita ataupun golongan lelaki? Tapi kalau kita lihat keberhutangan, kebankruptannya, memang apa yang kita lihat di AKPK, apa yang dilihat di insolvensi juga, memang lebih ramai lelaki. Tetapi ini boleh dikatakan sebab lebih ramai lelaki yang memikul tanggungjawabnya di rumah. Banyak pinjaman diambil atas nama lelaki dan sebagainya. Mungkin layak. Saya nak jelaskan jugalah, takut nanti yang gender dia marah, nanti kan. Marah pula. Jangan marah. So mungkin itu sebabnya ya. Tetapi kalau kita lihat kepada jenis pinjaman, jenis apa sebab pinjaman apa yang menyumbang paling banyak kepada kebankruptan ya. Ramai yang selalu ingat dia pinjaman kad kredit. Tetapi sebenarnya pinjaman yang paling banyak menyumbang kepada kadar kebankruptan ialah pinjaman peribadi. Pinjaman pembiayaan, pinjaman peribadi atau pembiayaan peribadi yang paling banyak ya menyumbang kepada kebankruptan. Kalau dahulunya dalam 3 tahun dulu pinjaman kereta sewa beli. Tapi sekarang pinjaman kereta nombor 2, dan yang ini yang paling ramai. Ini disebabkan boleh dikatakan pinjaman peribadi dia ambil jumlah yang besar, kan, untuk jangka masa yang panjang, dan dia bukan saya nak kata semuanya ya, tetapi segelintir boleh dikatakan disebab kenapa dia kebankruptan ialah pada awalnya, kan saya dah cakap, pinjaman yang diambil bukan untuk tujuan produktif, dia lebih kepada gaya hidup. So bila kita ambil pinjaman untuk gaya hidup kita, maksudnya kita menambah beban. Kita akan menambah beban di luar kemampuan kita untuk gaya hidup kita, seperti even mengubah suai rumah. Betul. Ya, mengubah suai rumah, perkahwinan. Yang sudah semestinya tak ada pulangan pun. Tak ada pulangan. Dia dah tahu tak ada pulangan. Sebab dia actually lebih untuk memenuhi gaya hidup kita. So jadi itu yang kita lihat ya, antara punca, dan disebabkan kedua pinjaman ni sebenarnya kereta dengan rumah ni dikira atas kadar tetap. So dimaksudnya awal-awal dia sudah kira keuntungan, bunga dan dibahagikan. So maksudnya kalau saya bayar pun bukannya saya akan menurunkan kadar dia ya. So jadi kalau diambil untuk jangka masa panjang memang kos dia tinggilah. So ada juga yang mengambil pinjaman ni untuk buat pelaburan. Pinjaman peribadi ni untuk membuat pelaburan, dan ini juga boleh dikatakan kalau pelaburan tu gagal, maka ke sinilah mereka ya, ke arah yang memang dah tak mampu nak bayar, tu yang dia sampai ke bankruptan.
Tapi kebankrapan ni dia akan dirujuk kepada Jabatan Insolvensi. So katakan seseorang tu bila dia dah diisytiharkan muflis, sekarang ni dia dah dirujuk kepada Jabatan Insolvensi ya. So Jabatan Insolvensi akan menilai apa ni harta yang dia ada, apa hutang semua yang dia ada tak dia ada harta yang boleh dilupuskan untuk membayar balik pinjaman yang sedia ada. So dia akan menilai ya, dia akan menilai. Dan yang diisytiharkan muflis ni wajib dia kena pergi ya. Pergi dan untuk selesaikan masalah, sebab ada segelintir ni dia tak nak pergi. Dia kata kalau saya pergi dia orang dapat tahu saya di mana. Takut lari, nak tapi sembunyikan diri. Sebenarnya salah dia sembunyikan diri sebab masalah yang dihadapi itu tak dapat diselesaikan. Betul. Dan benda tu berpanjangan, berlarutan. Dia tak boleh nak lari ke mana-mana. Betul, dia tak dapat nak larikan ke mana-mana dan dia memang akan selama-lamanya lah macam betul. tu. Sebaliknya muflis ni bukan hukuman seumur hidup. Dia bukan hukuman seumur hidup. Dia adalah satu solusi sementara di mana semua yang solusi lain tidak dapat tidak membantu dah tidak boleh diguna. Jadi ini solusi terakhir dan dia bukan hukuman seumur hidup. So orang sepatutnya bukannya takut, sebaliknya mengambil ni sebagai satu langkah untuk keluar daripada masalah mereka. So mereka perlu berjumpa dan dia akan senangkan dan dia akan tentukan satu jumlah yang dia mampu bayar. So dia akan mampu bayar. So di waktu ni semua pemiutang dia yang beri hutangan institusi semua ni tak boleh nak panggil dia dah untuk membayar. Betul. Rundingan dan penstrukturan semula semua akan dibuat melalui Jabatan Insolvensi. So dia akan bayar satu jumlah di sana di mana mereka akan simpan untuk semua. So katakan dia sudah sampai satu tahap di mana dia rasa saya boleh bayar balik. Saya rasa saya dah mampu nak bayar balik dan saya nak bayar dan keluar. So dia boleh buat rundingan semula dan sekiranya institusi setuju dan insolvensi akan terima bayaran tu dan dia settle dan dia boleh dikecualikan dah akan diberi pengecualian dah akan keluar dah. So ramai juga yang dah keluar ya. Dan ada juga apa dikatakan dalam waktu ni mungkin ada beberapa sekatan lah. Itu yang orang selalunya risau. Ada juga yang tanya, saya tak boleh pandu kereta, saya tak boleh naik taksi. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Tapi tak, sebenarnya tak ya. Yang cuma dia buat sekatan ialah tidak bolehlah pergi ke luar negara sesuka hati. So kalau ingin betul-betul ada sebab, ada urusan kerja ke atau urusan kecemasan yang memang kena pergi dan dia kena minta kebenaran daripada pengarah Jabatan Insolvensi, dia boleh minta dan dia of course di bawah nama dia tidak boleh memulakan perniagaan dah. So dia masih boleh bekerja bergantung kepada polisi tempat kerja dia. Akaun simpanan, akaun dia semua akan dibekukan, tetapi sekiranya dia bekerja, dia memerlukan satu akaun bank, maka insolvensi akan membenarkan satu akaun ni berfungsi dan dia gaji masih boleh masuk dan sebagainya dan dia akan tolak untuk bayaran ni. So maksudnya dia akan membuat macam penstrukturan lah untuk kita. Bagi mereka yang dah muflis ni, dia akan buat satu penstrukturan semula. So apa yang saya sedih juga ya nak kongsi ni, ada orang dia takut sangat ya bila institusi kewangan tu ugut dia, oi kalau you tak bayar ya esok saya nak bankruptkan awak dan sebagainya. Dia tak boleh bankrupkan kita sebegitu saja. Dia kena bawa kita ke mahkamah. Tu ada orang dia tak tahu ya, dia tak tahu maklumat ni, dia jadi terus takut. Ada satu kes beberapa tahun masa saya mula-mula lah masuk ya. Saya dengar ni daripada kawan, memang sedih lah. Orang tu bunuh diri sebab dia dah takut dia akan dibankrupkan. Dia takut, dia malu orang lain akan tahu dia bunuh diri. Tapi dia tak faham yang masalah ni boleh diselesaikan. Tidak perlu mengambil hidup dia. Bukannya boleh dikatakan bankrupt je semua orang tahu, tak ada. Kita masih boleh continue dan ambil solusi ni sebagai satu solusi untuk keluar. Of course yang lebih baik kita cuba cegah. Kalau boleh kita cegahlah lebih awal. Tapi ada orang yang sebabnya ilmu dia atau pengetahuan dia dengar daripada orang je kan, dia tak begitu tahu, dia tak begitu arif sampai mengambil keputusan sebegini. Saya rasa ini bergantung kepada dia punya
Persepsi dia bila dia dah isytiharkan muflis dan ambil tindakan yang tidak sepatutnya seperti membunuh diri, sebenarnya dia tak nak berubah menjadi orang lain. Dia masih nak menjadi orang yang seperti dahulu. Maknanya kalau dahulu dia kaya, keadaannya mewah, kereta, tapi dia tak nak menjadi seseorang yang macam hidup macam biasa, yang berbeza dengan kehidupannya sebelum ini. Betul, betul. Itu yang sedih. Itu yang kami rasa sedih Sedangkan sangat. perubahan itu boleh Boleh. dilakukan sebenarnya. Cuma kita kena berkorban lah sikit. Sikit benda, sedikit benda kita kena korban untuk sementara waktu. Betul. Ini yang kita lupa lihat. Kita kadang-kadang lihat habislah hidup saya macam ni selama-lamanya. Tapi sementara. Kenapa kita tidak boleh melepaskannya untuk sementara waktu untuk sampai satu solusi untuk jangka masa yang panjang. Itu dia. Ramai rupanya ada yang terlibat dalam apa yang diisytiharkan muflis ni. Jadi untuk soalan seterusnya Puan Nimala, apakah cara terbaik untuk kita menilai sama ada kita mampu atau tidak untuk membuat pinjaman? Mungkin Puan Nimala boleh kongsikan panduan asas untuk diikuti supaya kita tidak mengambil pembiayaan di luar kemampuan. Selalunya saya akan sebut 3P ni lah. 3P ni, P pertama ialah tujuan. Purpose dia. Kenapa saya nak ambil pinjaman ni? Macam saya dah awal-awal sebut, kita dah bincang kan. Tujuan dia untuk tujuan produktif. Pastikan saya mengambil pinjaman ni adalah untuk mendapatkan pulangan, bukan untuk gaya hidup. So tujuan yang produktif. Itu P pertama. Yang kedua ialah payment affordability. Maksudnya mampu tak saya bayar ansuran tu? Ini penting sebab apa yang kita kena lihat di sini ialah nisbah hutang kepada pendapatan. Okey. Bila saya ambil satu pinjaman, saya kena pastikan ansuran bayarannya adalah di bawah 40% daripada total pendapatan saya. So contohnya, katakan dia ni baru grad, ya, tak ada apa-apa pinjaman lagi. So katakan gajinya dalam 2,800 katakan. So dia nak beli kereta. So dia nak beli kereta, so katakan sekarang ni kalau nak beli kereta terus dia lihat pada yang 800 900 ringgit bulan kan. Okay. Dia tak tengok yang 500 400 tu. Sebab bila kita ke institusi kewangan, mereka akan kata kita mampu Kita 800 mampu. ya. Ini Okey. slip gaji ni lepas ni. Lepas ya kan. So kita ambil yang maksimum. Betul. So mungkin 2,800 tu gaji pokok dia, lepas tolak-tolak semua mungkin gaji bersihnya dalam 2,400 ya, 2,400. So dia kata 800 nak bayar kereta tak ada masalah, masih ada baki ya, masih ada baki 1,000 lebih. Apa salahnya ya saya beli. Apa salahnya, lembut je. Kan? So jadi lebih daripada 60% ya dia boleh bagi. Lepas tu dia kata tak mampu. Tapi apa yang dia lupa lihat kat sini ialah kemampuan sebenar. So bila saya beli kereta, adakah ansuran sahaja yang akan saya bayar setiap bulan? Tidak. Tidak kan? Ada apa lagi? Macam-macam lagi. Minyak. Betul. Road tax. Lepas tu insurans. Apa ni maintenance kereta tu dan sebagainya kan. Betul. So bila dia tak lihat itu belum lagi nak make up kereta lagi. Aksesori tambahan untuk kereta kan dan sebagainya. So jadi bila dia tak lihat benda-benda tu, dia akan jadi tidak mampulah lepas tu. So jadi setiap kali seseorang tu ingin mengambil pinjaman, dia kena lihat kepada kemampuan keseluruhan pinjaman tu. Apakah kos-kos tambahan kepada bila saya beli benda ni ya. Beli rumah pun ada kos tambahan. Betul. Walaupun dia nilai harta yang naik tapi ada kos tambahan ya. So jadi kalau saya nak ambil pinjaman, saya kira saya ambil ansuran tu bahagikan dengan gaji bersih saya, darab 100 dan saya tahu inilah peratusan daripada pinjaman ni daripada gaji saya. So kalau ada pinjaman lain saya kena campur semua dan kalau boleh saya kekalkan dia di bawah 40% gaji saya. So kalau pendapatan saya tu 40% pergi untuk pinjaman, 10% untuk simpanan, saya ada 50% untuk sara diri, kehidupan dia lebih tenang lah, boleh dikatakan. Lebih tenang. Bukan saya boleh nak menikmati kan. Bukan nak kata mewah lah tapi tenang. Macam bila lalu jom kita makan kat sini. Okey, tengok harga. Masih mampu lah. Tetapi rata-rata yang kita lihat bila dia sudah sampai AKPK kita lihat memang peratusan pembayaran pinjamannya tu ialah lebih daripada 60% dah. Maksudnya tinggi sangat. So ini
tujuan P yang kedua. Sangat penting. Bukan saja bayaran ansuran ya, kena tengok pada keseluruhan. Apa kos-kos lain, kos-kos tambahan yang kita tak tahu bila kita beli benda tu ya. Pastikan kita ada balance lagi. Kita Ada ada baki balance. lagi untuk kita teruskan hidup hari-hari Sara ni. diri tu Sara kan. diri. Lepas tu yang P ketiga ialah payment record. Bagaimanakah rekod pinjaman kita selama ni. So selalunya bila institusi kewangan ingin meluluskan pinjaman ya, dia akan melihat kepada bagaimanakah kita sebagai seorang peminjam sebelum ni, rekod kita. So dia akan rujuk kepada rekod SIKRIS ya. Di Bank Negara, di mana rekod ni akan menunjukkan semua pinjaman yang telah kita ambil dan corak pembayaran kita ya. So kalau ada yang tunggakan dan sebagainya, maka dia akan kata oh yang ni susah nak percaya. Dia dah ambil pinjaman tapi tak bayar dengan betul. Ni susah nak percaya ni. So dia kata mungkin saya pun tak nak percayakan dia kan. So dia macam report card kita lah, menunjukkan kita ni di mana. So kenapa saya katakan yang ni penting sebelum ambil pinjaman, supaya kita tak adalah pergi terburu-buru bayar down payment dan sebagainya, lepas tu baru nak ambil pinjaman, lepas tu pinjaman tak lulus. Satu hal pula kan. So jadi yang penting dia cermin, dia lihat diri dia tu kat mana dulu, kemampuan kalau dia. Kalau bagus lagi beli cermin yang besar, sebesar ketinggian kita. Betul. Lihat secara keseluruhan, rekod cantik ke tak dan sebagainya, barulah kita pergi untuk pohon pinjaman. Sebab kadang-kadang kita ingat kita okey. Kita ingat rekod cuma cantik, mungkin ada satu yang kita dah lupa. Betul. Tapi bank takkan lupakan kita tau. So rekod tu tetap akan ada. Betul, tetap akan ada. So jadi kita kena pastikan supaya kita dapat elakkan daripada kita berhutang berlebihan, kita sangkut dan sebagainya. Dan di mana kita ambil pinjaman tu pun penting. Tak saya dengar tadi Nani ada sebut ya, yang tidak berlesen dan sebagainya. So itu pun penting. Jangan kita mengambil pinjaman daripada tempat tu disebabkan senang dapat. Kadang-kadang kita kata alah ni senang je dapat, bagi IC je sudah pula dapat. Tu cepat tak payah proses yang complicated kan. Betul. Kalau pergi ke institusi kadang-kadang banyaknya dokumen dia minta kan. So kadang-kadang kalau dia bagi pinjaman dengan mudah ya, dengan dokumen yang sangat ringkas, mudah, tengok kos dia. Kos dia memang tinggi. Sebab sekiranya dia tidak menilai risiko dengan terperinci, dia akan charge kos yang tinggi. Betul. So kita kena lihat di mana kita ambil pinjaman tu, adakah dia yang daripada syarikat yang berlesen ya, yang telah didaftarkan. Sebab kalau yang tidak berlesen, itu memang sudah jadi tanggungan sendiri. Tak ada orang boleh tolong lepas tu. Tak ada orang, tak AKPK pun tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh tolong nanti. Dari mana anda nak pergi kalau ada tuntutan yang memang anda dah tak boleh bayar ya. Tuntutan yang tidak munasabah, yang macam tak logik langsung kan kadang-kadang. So itu boleh dikatakan lubang yang terlalu dalam lah. So dia akan menemui jalan yang buntu. Jalan yang buntu ya. So jadi kita kena lihat dari mana dan apakah kos yang di-charge ya, apakah syarat-syarat dia. Kadang-kadang kita terperangkap juga sebab kita tak faham syarat-syarat pinjaman tu juga. Sebab kan Sign je. kita baca pun tak faham kan. Baca pun tak faham ni bahasa apa ni, bukan bahasa biasa. Dia nak cakap A, dia cakap Z sampai A tau. So bukan kita sebagai orang biasa memang takkan faham. Betul, Ya. Tetapi kita boleh bertanya. Betul. Kita boleh bertanya. Cumanya kita kadang-kadang takut nak tanya. Aku tanya sangat, dia ingat aku bodoh ke apa kan. So kita pun tak nak tanya, malu bertanya kan. So jadi kita kena lihat, kita boleh tanya benda-benda yang penting lah. Takkan nak tanya setiap muka surat tu kan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Berhari-hari kita duduk depan sana nanti. Tapi kita tanya benda yang penting. Okey, kalau saya ambil pinjaman ni, kalau berapa jumlah yang saya akan bayar pada akhir tempoh ni? Okey, berapa tahun pinjaman ni? Kalau saya katakan saya tak dapat bayar, bulan ke berapa akan diambil tindakan apa dan sebagainya. Dan kita tulis bahasa yang dia cakap kat kita tu, kita tulis dan kita simpan depan agreement. Lepas tu salah satu yang penting ialah tanya sama ada pinjaman ni ada perlindungan ke tak. Ada insurans ke tak, ada takaful ke tak ke atas pinjaman ni. Dan sekiranya ada, okey berapa banyak, siapa. Sebab ada orang, ini saya nak sentuh sikit lah, kalau pinjaman rumah ni kita memang kena berhati-hati sikit. Sebab memang dia ada MRTA, dia katakan ada takaful, ada
insurans. Insurans. Tetapi kadang-kadang kalau orang tu beli rumah dua nama, okay, dia beli rumah dua nama, tetapi mungkin tahap perlindungannya tak sama tau antara dua orang ni, sebab dalam pemberian risiko insurans atau takaful, dia akan menilai risiko orang tu juga. Dari segi medical dia, dari segi tabiat dia. So mungkin kalau dia dah tahu orang ni risiko tinggi, so mungkin perlindungan padanya lebih rendah tau dari segi percentage dia. So jadi kadang-kadang kita tak sedar, kita ingat sama je. So perkara begitu kita kena tanya. Dan sekiranya berlaku apa-apa, ke mana harus saya pergi? Siapa harus saya tanya? So itu. So jadi itu yang kita kena tanya, apa syarat-syarat dan terma-terma pinjaman tu juga. Selain daripada kita lihat kemampuan, selain daripada kita lihat, kita kena berjaga-jaga juga. Antara yang dikongsikan oleh Puan Imala sebenarnya sangat-sangat hot topik ni berkenaan dengan muflis ni terutamanya, tapi kita berbalik kepada meminjam untuk melabur. Baiklah, begitulah kesannya kepada seseorang yang diisytiharkan bankrupt atau muflis. Jadi lebih baiklah kita berhati-hati apabila membuat hutang. Itu seperti yang dinasihatkan oleh Puan Imala tadi, kerana jika tersilap urus hutang, bukan saja diri kita tetapi kualiti hidup keluarga juga akan terjejas. Okey, untuk seterusnya Puan Imala, mungkin saya ingin berkongsi sedikitlah. Okey, ada seseorang yang saya kenali sebelum ini, dia berhutang. Dia berniat untuk membuat satu pelaburan. Ni pinjaman peribadi. Dia berkongsi kepada saya. Dia kata dia rumah dia berdekat dengan satu tempat pelancongan. Jadi dia berhasrat untuk membuat homestay macam itulah. Lepas tu bila saya pun excited lah juga macam tu, tapi saya cakap dengan dia kena pastikan yang betul-betul niat tu sampai kepada matlamat tu. Tetapi bila setelah 2-3 tahun tak sampai 2-3 bulan saya bersembang balik dengan dia, tak jadi pun. Itu antara kes, walaupun pinjamannya tak silap saya dalam 10 ataupun 20,000. Walaupun tapi sebenarnya komitmen dia dah tinggi. Dia tanya pendapat saya pada mulanya. Sebenarnya untuk proses, bagi saya lah, sebenarnya untuk proses kita nak buat pinjaman untuk melabur atau dengan mempunyai satu target kita, yang pentingnya untuk keuntungan lah. Tetapi tak salah sebenarnya untuk starting tu kita berkongsi dengan seseorang. Itu yang saya rasa penting. Ini apa yang saya nampak, kebanyakannya yang terjadi mereka tidak berkongsi. Maknanya untuk permulaan, untuk membuat pinjaman tu, dia tidak berkongsi kepada mereka yang telah ada pengalaman ataupun mereka yang mempunyai ilmu untuk meminjam dengan niat untuk melaburkan. Itu yang tak ada. Yang mereka bagi tahu adalah setelah mengalami kerugian, setelah benda tu tak berjaya. Macam rakan saya, dia bagi tahu dekat saya dan saya beritahu dekat dia, kalau nak buat betul-betul macam mana. Kalau homestay nak kena bayar servis lagi orang kemas, elektrik lagi, aircon berapa pula nak pasang, nak beli perabot apa semua tu cost, dia cakap. So boleh balik modal ke? Jauh tak daripada pantai apa semua? Saya tanya everything lah. Tapi dia berhasrat untuk terus buat. Jadi untuk membuat pilihan, dalam kita kata berhati-hati ni, adakah kita perlu membuat pinjaman itu, macam mana nak cakap, kita perlu membuat sesuatu pinjaman itu hanya orang kata macam nak ikut pada mulanya memang ada matlamat kita tu, memang ada apa yang kita nak capai, tapi kemudiannya tidak berlaku dengan sedemikian. So apa tindakan yang dia boleh ambil supaya hutang yang tu tidak terbeban kepada dia? Maksud saya dia dah ambil hutang, dia dah ambil pinjaman, berniat untuk buat pelaburan, tetapi pelaburan tu tidak tercapai. Itu apa step seterusnya atau langkah-langkah yang dia boleh buat supaya perkara itu tidak lebih membebankan? Betul. Apa yang Nani cakap saya rasa ramai dia memang especially kalau dia dapat tahu, mungkinlah ada dia terpengaruh dipengaruhi oleh seseorang yang berjaya dari segi konsep tu so dia ingat semua orang pun boleh berjaya, tapi kadang-kadang macam yang dicakap, lokasi dia penting lepas tu kos-kos lain ada tak kita mampu dan sebagainya. Dalam kes ni bila kita buat bisnes yang sebegini, kita kena pastikan saya ada orang kata holding power tau, macam
walaupun saya tak terima pulangan secepat mungkin sebab apa-apa bisnes atau pelaburan saya tidak akan dapat pulangan maksimum dalam jangka waktu yang singkat. Ya, dia akan mengambil masa. Saya kena jadikan rumah saya tempat pelancongan tu dikenali orang, saya kena viralkan, so dia lepas tu yang paling senang ialah kalau orang memberikan recommend. So maksudnya orang yang dah duduk sana dia akan beri recommendation, sebab selalunya orang pilih homestay dia tengok recommendation kan, dia akan tengok orang apakah pendapat orang juga kan. So untuk membina tu akan mengambil masa. Dia tidak boleh mendapat tu secepat mungkin. Tapi dia dah give up dah. Puan Nimala macam mana ni? Dia dah give up. Dia tanya saya macam mana ni Nani, dia tanya saya. So mungkin apa yang dia boleh lakukan ialah tengok apa alternatif yang boleh dilakukan dengan rumah tu. Mungkin dia boleh tengok kepada syarikat-syarikat pula, sebab kadang-kadang syarikat-syarikat dia ambil tempat ni untuk pekerja mereka dan sebagainya kan. So dia kena melihat kepada alternatif. Mungkin dia kena promosikan lebih, mungkin cari blogger ke dan sebagainya untuk recommend ke buat apa kan. So untuk carikan, so dia memang sekarang ni apa-apa bisnes kita buat kan, kita kena cepat diversify, orang cakap kena cepat pelbagaikan. Kita tidak boleh membeli rumah ni dan sebagainya hanya untuk konsep ni. Mungkin dia kena pelbagaikan promosi dia pula kat sini, iaitu mungkin kita pula pergi konsep. Kan sekarang ni orang suka rumah yang konsep macam-macam kan. Konsep penjara lah, konsep ni dan sebagainya. So dari segi promosi, yes. But of course kalau dia ada kesukaran dari segi pembayaran pinjaman tu, dia bolehlah datang ke AKPK. Kami boleh bagi khidmat nasihat kepada dia untuk sementara waktu. Dia ada masalah pembayaran pinjaman ni, kami boleh bagi khidmat nasihat. Kami boleh berunding dengan pihak institusi kewangan untuk dapatkan satu struktur pembayaran yang dia mampu bayar untuk sementara waktu sehinggalah dia dapat stabilkan semula. Dan kita akan berbincang cari satu yang dia mampu dan bank pun setuju terima. So kita boleh membantu. Itu tujuan AKPK ya. Sebab kami, apa yang kami sarankan, kalau dah berhutang banyak tu jangan duduk diam. Nasib baik dia cakap dengan Nani kan. So, nanti saya bagi tahu dia. Mungkin dia tengok saya, dia tengok Puan Nimala di Facebook hari ni. So apa yang kami nak sarankan, datang pada AKPK, boleh melayari laman web AKPK di www.akpk.org.my, dan perkhidmatan kami kepada mereka yang datang ni secara individu dan sebagainya memang percuma. Sekarang ni kami juga membantu untuk micro SME ya. So untuk mereka yang mengambil pinjaman untuk perniagaan mereka, dan sekiranya ada masalah juga kami dapat membantu. So masuk website kami, masukkan butiran, dia ada services sana dan pegawai kami akan menghubungi ya, akan menghubungi. Dan kena ingat ya, dia percuma. Sebab dalam ni pun takut dia orang. Nasib baik Puan Nimala cakap ianya percuma. Ianya percuma ya. Dan kami boleh membantulah untuk melihat apa yang boleh dilakukan supaya pinjaman ni pembayarannya lebih mampu untuk sementara waktu, sehinggalah kita dapat stable balik dan sebagainya dan boleh keluar daripada masalah hutang ni. Okey, itu dia tadi penjelasan daripada Puan Nimala. Saya harap kepada penonton-penonton di siaran langsung live di Facebook ini, anda dapat manfaat dan juga ilmu dalam meminjam dan kemudiannya melabur. Ada meminjam dan melabur, ada baiknya. Dan meminjam melabur ada keburukannya. Itu berpandu kepada kita punya niat. Kita punya prinsip hidup, sama ada kita nak gunakan untuk keuntungan ataupun kita nak gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kita, dan kemudian hari kita menanggung kepada hutang. Itu kita tak nak. Okey, terima kasih kepada Puan Nimala kerana sudi bersama-sama kita untuk sembang borak-borak je. Kena konsep kita tu. Betul. Sebenarnya Puan Nimala, kita punya topik ni sangat-sangat orang kata penting untuk semua orang tahu, tapi kita sampaikan dengan cara borak-boraknya, bersantai sahaja supaya ia mudah diterima oleh penonton-penonton semua di Facebook ASBN. Terima kasih kepada Puan Nimala sekali lagi atas penjelasan mengenai pentingnya mengambil hutang berdasarkan kemampuan dan menguruskan hutang dengan betul untuk memiliki kebebasan kewangan, serta bagaimana pelaburan boleh membantu kita mengelak
mengambil hutang berlebihan. Semoga menerusi perkongsian ini anda semua akan lebih berhati-hati apabila mengambil hutang supaya tidak terbeban dengan hutang berlebihan. Itu yang paling penting. Sebolehnya elakkan daripada meminjam untuk melabur dalam pelaburan berisiko tinggi. Lebih-lebih lagi jika kita hanya mendengar janji pulangan yang tinggi tanpa memahami apakah produk pelaburan yang ditawarkan dan juga risiko yang perlu ditanggung daripada pelaburan berkenaan. Jangan sampai rugi 2 kali ganda kerana sikap tamak diri sendiri. Baiklah, saya yakin ramai penonton sudah tidak sabar lagi untuk mendengar sekiranya nama mereka nama anda diumumkan sebagai pemenang Trivia Live yang telah dianjurkan sepanjang Fiesta Labur PNB at Home hari ini. Tugas saya sebagai moderator berakhir di sini. Saya memohon maaf jika ada salah dan silap dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa. Jangan ke mana-mana kerana sebentar lagi anda mungkin antara 30 pemenang bertuah. Kembali kepada pengacara majlis. Silakan.